Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Samsudin dan nombor kad matrik saya ialah BG21110167. Saya dari program HE23 iaitu Kewangan Islam. Slide berikutnya saya akan membacakan dan menerangkan tentang riba daripada surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran iaitu tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulanginya mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak melaksanakannya meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok asal hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, dirugikan. Allazina ya'kuluna riba, orang-orang makan mengambil riba. Makan bermaksud orang yang mengambil riba hanya untuk keselesaan hidupnya, bukan sahaja dari segi makan, juga minumnya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya tanpa rasa bersalah dan simpati ke atas orang lain. Kerana uang yang mereka peroleh adalah dari wang riba daripada keuntungan atas kelemahan dan kesusahan orang lain dengan cara melanggar syarat, iaitu memberi hutang berlandaskan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Tidak dapat berdiri melainkan sepertinya berdiri orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila.
Orang-orang yang makan riba ambil riba tidak dapat bangkit dari kuburnya, melainkan bangunnya seperti dirasuk syaitan atau orang gila. Kerana semasa di dunia, mereka adalah seperti orang gila, gilakan harta, tamak harta dan hanya ikut nafsu mereka saja. Oleh itu, hidup mereka adalah tidak normal dan tidak tentu arah dan hanya memikirkan tentang duit-duit mereka saja. Mereka sentiasa pikir dan sentiasa risau tentang duit mereka. Mereka takut tidak akan mendapat pulangan dan keuntungan, kerana terdapat segelintir peminjam ini setelah meminjam mereka lari dan ada juga yang meninggal dunia. Oleh itu, mereka sanggup ke sana sini untuk menuntut hutang daripada pemiutang-pemiutang mereka. Di sini jelas membuktikan bahwa kehidupan mereka adalah tidak normal dan menjadi seperti orang gila, kerana mereka hanya memikirkan tentang uang mereka sahaja tanpa rasa bersalah dan rasa simpati atas kesusahan orang lain. Itu saja. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Disebabkan ketamakan dan ketandusan mereka terhadap harta, mereka memberi alasan bahawa jual beli itu sama dengan riba. Sedangkan secara jelasnya Allah menurunkan ayat Allah menghalalkan jual beli dan riba itu haram. Halal dan haram itu merupakan suatu perkara yang sangat berbeza. Riba dan jual beli itu tidak sama kerana jual beli belum tentu dapat hasil atau keuntungan atau pulangan. Sedangkan pinjaman riba itu sudah pasti ada pulangan dan keuntungan. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa wamruhu ilallah. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Apabila sampai ayat ini kepada seorang pengamal riba, lalu dia berhenti, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang lalu dan tidak perlu ganti balik kepada penghutang yang sudah dia makan harta daripada penghutang. Dengan syarat dia harus berhenti dan bertaubat dan urusannya terserah kepada Allah. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang mengulangi dari mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Orang yang sudah mengetahui haramnya riba, sudah sampainya larangan Allah bahawa riba itu adalah haram, tapi dia tetap berdegil keras kepala dan tetap melakukan riba, maka tempatnya adalah api neraka dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya di akhirat kelak kerana dia telah menghalalkan riba, menghalalkan yang Allah haramkan. Sebab itulah tempatnya di api neraka. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah memusnahkan riba kerana riba itu buruk, menyusahkan orang lain, menganiaya orang lain. Maka Allah mengembangkan kelebihan bersedekah. Dengan bersedekah ini dapat memudahkan urusan orang lain yang dalam kesusahan, orang yang betul-betul memerlukan pertolongan. Dengan bersedekah ini juga ia dapat memperoleh 10 kali ganda pahala di sisi Tuhannya. Dan juga dengan bersedekah ini juga ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama muslim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.
Orang yang menghalalkan riba, menghalalkan yang haram, maka ia menjadi kufur nikmat dan kufur iktikad. Riba itu adalah perbuatan dosa. Maka Allah tidak menyukai orang yang melakukan kufur dan melakukan dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat murka kepada orang yang melakukan dosa, orang yang melibatkan diri mereka dengan riba, orang yang mengambil riba, karena ia adalah perbuatan kufur. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus salat wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Orang-orang yang sentiasa bertakwa, sentiasa melakukan perintah Allah, dan seseorang yang meninggalkan larangannya, dan mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dengan kekhusyukan, dan menunaikan zakat sekiranya ada lebihan harta. Orang yang melakukan amal soleh ini akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka ni tidak takut menghadapi hari akhirat. Mereka tidak takut jatuh miskin di dunia kerana mereka tahu harta mereka memperoleh keberkatan dan mereka tahu akan pergi tempat yang lebih baik di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menunaikan zakat, orang yang mendirikan solat dan melakukan amal soleh, maka mereka akan mendapat pahala dan kehidupan mereka akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka tidak takut menghadapi hari akhirat dan mereka tidak takut jatuh miskin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Allah menyeru sekali lagi, Allah memperingatkan lagi sekali kepada orang-orang yang beriman agar sentiasa bertakwa kepadanya dan meninggalkan sisa riba, sekiranya dia merupakan orang yang beriman. Dia perlu tinggalkan riba 100% dan tidak mengulangi serta terlibat dengan riba. Dia hendaklah memikirkan baik buruk di akhirat kelak. Sesungguhnya orang-orang yang terlibat dengan riba dan tetap melakukan riba, maka nerakalah tempatnya. Walaupun sebelumnya peringatan Allah itu sampai kepadanya dan dia melakukan riba, dan selepas peringatan itu sampai kepadanya dan dia berniat untuk berhenti dan minta keampunan kepada Allah, maka dia tidak akan memungut lagi riba, sisa riba. Fa'in lam tab'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Jika seseorang itu berdegil dan tidak ingin meninggalkan riba selepas seruan Allah, maka dia mengizinkan Allah memeranginya. Perang itu bukan bermaksud perang senjata, tetapi celakalah dia di dunia dan neraka di akhirat. Tidak memperoleh keberkatan di dunia dan di akhirat, kehidupannya haru biru. Walaupun dia kaya hasil daripada riba, tetapi hidupnya sentiasa tidak tenteram dan sentiasa berasa kurang dan kemungkinan pelbagai musibah akan dihadapi. Ayat ini sangatlah jelas, Allah sangat tidak menyukai riba dan Allah begitu murka kepada orang yang pengamal riba. Wa in tubtum falakum ra'usun amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba,
maka bagimu pokok asal hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya atau dirugikan. Maksudnya, dia boleh ambil pokok yang telah diberikan dahulu. Ini kerana semasa ayat ini turun, ada sahabat yang mengamalkan riba. Tidaklah terus tinggalkan transaksi itu sampai dia mengalami kerugian. Allah tidak menyusahkan. Masih boleh ambil balik wangnya. Namun, hanya ambil yang pokok sahaja. Maksudnya, kalau dia beri pinjam sebanyak Rm500 dan peminjam itu kena bayar RM550, dia boleh ambil balik RM500 itu sahaja, dan bunganya iaitu yang RM50 itu dia tidak boleh ambil. Memberi pinjaman dan kemudian orang yang minjam kena bayar lebih banyak daripada yang diberi adalah zalim, adalah penganiayaan. Islam tidak membenarkan kita melakukan kezaliman kepada orang atau menganiaya orang. Yang memberi pinjam tidak dizalimi atau dianiaya juga dalam hukum ni kerana masih boleh ambil modal. Bukanlah terus lupakan hutang yang diberikan kepada peminjam walaupun niat asal semasa memberi pinjam itu adalah pinjaman riba. Apa itu riba? Riba dari segi bahasa ialah tambahan atau kenaikan, dan dari segi istilah ialah penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang diisyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima peminjam. Tambahan dengan maksud setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Jenis-jenis riba. Riba terbahagi kepada dua, iaitu riba al-buyu dan riba al-duyun. Riba al-buyu ialah riba jual beli, transaksi jual beli yang tidak sama timbangan atau sukatan, barang ribawi. Dan riba al-duyun ialah riba hutang piutang, ialah sebarang lebihan yang diisyarat atau dijanjikan untuk diberi kepada pihak tuan punya hutang atau untuk dimanfaatkan olehnya berkaitan dengan hutang yang diberi kepada pihak yang berhutang. Riba al-buyu terbahagi kepada dua, iaitu riba al-fad dan riba al-nasa. Riba al-fad ini ialah transaksi jual beli bahan ribawi. Bahan ribawi ini ialah bahan-bahan yang keperluan asas yang diperlukan. Transaksi jual beli bahan ribawi yang sama jenis tetapi perbezaan sukatan atau timbangan, iaitu memberi pinjam barang atau bayar dengan barang, seperti beras dengan beras, emas dengan emas. Riba al-nasa ialah riba transaksi jual beli bahan ribawi sama jenis atau berlainan jenis tanpa berlaku penyerahan di waktu yang sama. Ia adalah menetapkan lebihan. Bila bayar hutang, kita tetapkan berapa peratus atau berapa tempoh sekian, maka ia jatuh haram. Riba al-duyun. Riba al-duyun juga terbahagi kepada dua, iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Riba al-qard ialah hutang yang diisyarat atau dijanjikan sesuatu faedah atau manfaat untuk kepentingan tuan punya hutang. Contohnya, saya hutangkan kepada rakan saya sebanyak RM1,000 dengan syarat kawan rakan saya itu perlu membayar kepada saya sebanyak RM1,200. Riba al-jahiliyah pula ialah bayaran lebih daripada nilai hutang asal yang dikenakan ke atas orang yang berhutang, sekiranya ia tidak membayar hutang itu pada tempoh yang ditetapkan. Contohnya, Kamalia berhutang kepada saya sebanyak RM1,000 dan oleh kerana dia lambat membayar kepada saya gandakan duit hutang yang dia perlu bayar itu sebanyak RM1,200. Jadi RM200 itu ialah kadar bunga yang perlu dia bayar disebabkan kelewatan membayar hutangnya. Contoh riba dalam perbankan konvensional.
Bagi perbankan konvensional, urusan pinjaman adalah satu situasi di mana peminjam meminjam wang daripada institusi kewangan atau bank. Peminjam juga akan dikenakan cas kadar faedah daripada jumlah prinsipal bagi memberi keuntungan kepada institusi kewangan tersebut. Dari segi jumlah pinjam yang perlu dibayar, ia boleh berubah mengikut kadar pinjaman asas. Manakala bagi cas lewat pula, perbankan konvensional mengenakan faedah kompaun yang membebankan peminjam. Ini bukan sahaja untuk peminjam wang, peminjaman kereta atau peminjaman rumah juga sama. Contohnya, Pak Ali mengeluarkan sebuah kereta melalui peminjaman kereta daripada bank, MyBank. Dia perlu membayar secara ansuran sebanyak Rm420 dalam setiap bulan. Ada sekali dia tidak membayar ansuran tersebut dan pada bulan hadapannya dia membayar secara biasa. Dia membayar sebanyak 420 dan bulan-bulan berikutnya dan dia tidak mengingati dia ada tunggakan. Dan apabila bank menelepon dan memberitahu bahawa dia ada tunggakan yang belum dibayar dan bank memberitahu dia perlu membayar contohnya sebanyak Rm800 kerana terdapat beberapa bulan tunggakan dia tidak membayar walaupun hanya sekali. Jadi di situ kita dapat lihat dari Rm420 dan dia perlu membayar 800 disebabkan tunggakan. Ini dan dia bermakna dia perlu membayar juga sekaligus dengan bunga, iaitu MyBank mengenakan faedah kompaun disebabkan cas lewat. Itu saja.